Okey, bab yang keempat ni melibatkan komposisi kimia dalam sel. Kamu boleh buka buku teks pada muka surat 72 ya, buku teks pada muka surat 72. Bolehlah nak baca buku teks pun tak ada masalah dan cuba fahamkanlah. Biasalah ada setengah-setengah orang ni, pelajar ni tak suka sangat baca buku teks sebab banyak sangat perkataan dia. Jadi cikgu pun sebenarnya tak suka juga, tapi tak upayalah, cikgu kena mengajar subjek ni kan. Jadi untuk yang bab keempat ni sebenarnya cikgu dah keluarkan nota-nota yang ada tu, cikgu susun dia ikut guna peta minda supaya dia lebih mudahkan. Okey, cikgu nak terang kepada kamu tentang biologi ni ya, komposisi kimia dalam sel. Komposisi kimia dalam sel. Jadi bila sebut tentang komposisi kimia dalam sel ni, kita tengok dulu sekali imbas apa yang ada dalam bab yang ini. Okey, untuk komposisi kimia di dalam sel ni tajuk besar dia. Apa yang ada dalam sel tu? Apa yang membentuk sel tu? Apa yang penting untuk kehidupan sel tu? Jadi kita ada air. Kita ada air. Ya, komposisi kimia kita ada air. Yang kedua kita ada karbohidrat. Kita ada karbohidrat. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga kita ada protein. Kita ada protein. Yang keempat kita ada lipid. Yang kelima kita ada asid nukleik. Jadi kelima-lima ni dia akan membentuk, dia akan mencirikan ataupun dia akan menjadi sebahagian daripada sel tu. Dia ada di dalam sel tu. Dia membentuk sel tu. Dan dia sangat penting bagi kehidupan sel tu. Ya, dia sangat penting. Jadi kita ada 5 benda ni ya. Jadi cikgu akan mula dulu dengan air. Cikgu akan mula dulu dengan air, kemudian baru karbohidrat dan seterusnya. Okey, untuk air ni, air biasalah kamu tahu kan air tu apa? Air tu water lah. Air tu yang digunakan oleh kita ni, kita minum setiap hari air. Jadi air ni dia ada kekutuban. Dia ada kutub dia. Jadi sebatian melalui kekutuban ni, sebatian dia tak organik. Okay, dia sebatian tak organik. Dia sebatian tak organik. Dia terdiri dari unsur hidrogen dengan oksigen. H2O kan? H2O. Ada 2 molekul hidrogen, ada 1 molekul oksigen. Dia H2O. Itu adalah unsur bagi hidrogen dan oksigen. Kemudian molekul berkutub. Dia adalah molekul berkutub. Jadi molekul berkutub ni oksigen lebih elektronegatif. Jadi maksudnya oksigen ni dia lebih elektronegatif. Dia lebih dia punya kenegativiti dia lebih. Okey? Dia lebih negatif. Kemudian kekutuban hasil ikatan hidrogen. Jadi hasil ikatan hidrogen. Jadi dia disebabkan oleh hasil ikatan hidrogen. Dia bolehkan air bertindak sebagai pelarut semesta ataupun pelarut universal ataupun universal solvent. Bolehlah kita nak panggil dia kan. Kemudian air ni penting untuk angkut zat terlarut. Kan tadi kita sebut dia adalah pelarut semesta kan. Jadi bila dia pelarut semesta, dia dapat melarutkan. Zat terlarut. Jadi bila dia dapat melarutkan zat terlarut, dia boleh digunakan untuk mengangkut. Dia boleh digunakan untuk mengangkut bahan-bahan atau zat-zat terlarut. Jadi air itu angkut zat terlarut. Kemudian air juga kamu kena ingat, kena tahu dia ada daya. Okey, daya ni seolah-olah macam satu ikatan, satu kekuatan. Jadi dia ada daya lekitan dan daya lekatan. Dia ada daya lekitan dan daya lekatan. Daya lekitan ni dia antara molekul air dengan molekul air. Daya lekitan ni antara molekul air dengan molekul air. Daya lekatan pula antara air dan permukaan. Tak kira lah permukaan apa sahaja pun. Okey? Dia macam ada ikatan. Bila sebut ada ikatan tu, dia macam ada tali yang ikat antara satu permukaan dengan satu permukaan lagi. Okey, dia ada tali pengikat. Dia maksudnya kalau kita gerakkan satu benda lain tu akan seolah-olah macam terikut. Okey, satu benda lagi akan terikut. Jadi kita ada daya lekitan. Jadi daya lekitan ni antara air dengan air. Jadi contohnya kita ada cikgu berwarna merah. Okey. Kita ada molekul air. Jadi satu lagi molekul air. Jadi dia ada ikatan di sini ni. Cikgu berwarna hitam, dia ada ikatan di sini. Dia akan ikat satu molekul air dengan molekul air. Itu kita panggil sebagai daya lekitan.
Kalau daya lekatan pula, molekul air ni dengan, contohnya macam cermin. Kan kalau kita naik kereta kan, kita naik kereta tiba-tiba hujan. Jadi hujan. Kemudian hujan dah mula perlahan, dia berhenti. Kemudian kita nampak ada titisan air dekat cermin tu. Jadi bila kita nampak titisan air dekat cermin, macam mana air tu boleh melekat dekat cermin? Disebabkan cermin tu dia adalah bahan lain, air itu bahan lain. Dia dua bahan yang berbeza. Tapi disebabkan oleh daya lekatan antara air dengan kaca, dengan cermin tu, jadi dia boleh melekat, dia boleh kekal pada tempat dia. Itu kita panggil sebagai daya lekatan. Kemudian air juga adalah muatan haba tentu. Air ada muatan haba yang tinggi. Maksud muatan haba tu, dia boleh muatkan haba, ataupun dia boleh kita panggil apa? Dia boleh kekalkan haba. Jadi dia muatan haba yang tinggi pada 4.2 kilogram degree Celsius. Okey. Jadi 4.2 kilojoule tenaga diperlukan untuk naikkan suhu 1 kilogram air 1 darjah Celsius. Jadi maksudnya apa? Untuk air ni, dia memerlukan 44.2 kilojoule tenaga haba. Jadi untuk naikkan 1 kilogram air pada 1 darjah Celsius. Okey, jadi untuk naikkan air tu, 1 kilogram air 1 darjah Celsius tu, dia memerlukan 4.2 kilojoule tenaga haba. Jadi tenaga haba ni boleh datang daripada mana? Datang daripada api yang kita hidupkan tu. Datang daripada, contohnya daripada Bunsen burner, penunu Bunsen, ataupun datang daripada dapur gas kita, ataupun datang daripada lilin. Ya, haba tu ada. Jadi dia memerlukan 4.2 kilojoule tenaga haba untuk naikkan 1 kilogram air 1 darjah Celsius. 1 darjah Celsius. Jadi dia akan serap banyak tenaga haba, tetapi suhu air naik sedikit. Jadi bila air tu dia naik sedikit, dia serap banyak tenaga haba, dan tenaga haba tu akan kekal macam tu. Dia akan cuba kekalkan. Jadi penting untuk kekalkan suhu badan organisma. Sebab antaranya dalam tubuh badan kita ni penuhlah dengan air, ataupun kita punya tubuh badan ni ada air. Air ni komposisi yang utama. Kita punya darah sendiri pun 55%, kurang daripada 55, menghampiri 55% tu adalah air. Jadi air itu penting, sebab air itu salah satu sebab kenapa kita boleh kekalkan suhu badan kita. Contohnya suhu badan manusia ni 36.9 darjah Celsius. Jadi kita akan kekalkan. Okey, jadi itu adalah untuk yang pertamanya, melibatkan air. Jadi cikgu harap kamu boleh fahamlah tentang air ni ya. Penatnya cikgu bercakap kadang-kadang sampai 1 jam, setengah jam, 45 minit ya. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada karbohidrat. Yang ni adalah komposisi kimia yang kedua. Apa maksud komposisi kimia? Ni dah terang tadi awal-awal. Maksud dia apa? Dia membentuk sel tu. Dia ada di dalam sel tu. Dia menjadi keperluan kepada sel tu. Okey, jadi tanpa bahan-bahan ni kemungkinan sel tu akan mati. Jadi bila sel tu mati, masalah lah. Tisu akan rosak, organ akan rosak, sistem akan gagal untuk berfungsi. Untuk karbohidrat ni pula, kamu boleh lihat pada muka surat 73. Okey, muka surat 73. Jadi ada penceritaan ataupun nota lah, maklumat, info tentang karbohidrat ni. Jadi karbohidrat ni adalah sebatian organik. Dia ada unsur karbon. Okey, sebatian organik dia ada unsur karbon. Jadi boleh sebut sebagai sebatian tak organik. Tak organik maksudnya dia tidak ada karbon. Karbon ni adalah tulang belakang lah kebanyakan benda dalam muka bumi ni. Kamu punya tulang ada karbon, meja ada karbon, besi ada karbon, plastik ada karbon. Dia adalah tulang belakang. Jadi karbon tu dia akan membentuk satu rantaian panjang. Okey, yang akan bercantum dengan banyak-banyak bahan lain lah. Sebab tu kita sebut sebatian organik. Sebatian organik ni dia ada unsur karbon. Sebatian tak organik dia tidak ada unsur karbon.
Antaranya air. Air kan H2O. H2O ni maksudnya dia ada 2 molekul hidrogen, dia ada 1 molekul oksigen. Jadi dia tidak ada karbon di situ. Dia tidak ada karbon. Sebab tu kita panggil dia sebatian tak organik. Sebatian tak organik. Okey. Jadi terdiri dari unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Karbon, hidrogen dan oksigen. Kemudian kita ada jenis monosakarida. Okey, karbohidrat ni kita ada jenis dia. Jenis yang paling ringkas sekali kita ada monosakarida. Jenis paling ringkas kita ada monosakarida. Yang kedua kita ada disakarida. Yang ketiga kita ada polisakarida. Ada 3 jenis ni. Yang pertama adalah monosakarida, yang kedua adalah disakarida, yang ketiga adalah polisakarida. Jadi kita pergi yang paling ringkas dulu, iaitu melibatkan monosakarida. Jadi monosakarida ni unit paling ringkas. Dia unit paling ringkas. Dia gabung bentuk polimer melalui proses kondensasi. Jadi monosakarida ni akan bergabung dengan monosakarida yang lain dalam proses kondensasi. Kondensasi ini adalah proses di mana dia akan kehilangan air. Dia akan kehilangan air. Air akan dikeluarkan daripada proses tu. Kalau hidrolisis tu, di mana air itu akan digunakan untuk pecahkan. Air itu akan digunakan untuk pecahkan. Ya. Okey. Dia akan gabung bentuk polimer melalui proses kondensasi. Apa ciri monosakarida? Ciri monosakarida ni dia manis, dia bentuk hablo, dia larut dalam air. Okey, dia manis, dia bentuk hablo dan dia larut dalam air. Jadi ialah monosakarida ni dia gula lah ya. Dia gula monosakaride. Contohnya kita ada glukosa. Jadi glukosa ni dia rasa apa? Dia rasa manis. Dia gula. Okey, dia gula. Jadi contohnya kita ada glukosa. Jadi glukosa ni dia manis, dia larut dalam air. Contohnya kita ada glukosa. Glukosa ni berasal daripada mana? Dia banyak berasal daripada tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan kanji. Contohnya padi. Padi itu dia ada karbohidrat, dia ada kanji dia. Contohnya gandum, dia ada karbohidrat. Jadi karbohidrat, walaupun kadang-kadang kita makan nasi, kita tak rasa nasi tu manis. Kita tak rasa nasi tu manis. Tetapi apabila kita pecahkan molekul-molekul yang ada tu, sebenarnya dia terdiri daripada glukosa. Glukosa ni adalah gula ringkas. Jadi gandum dibuat, digunakan untuk membuat roti kan. Digunakan untuk buat roti. Kemudian kita ada buah. Contohnya buah anggur. Jadi buah anggur ni akan ada glukosa bagi dia punya gula ringkas dia. Kemudian kita ada fruktosa. Jadi fruktosa ni dia boleh didapati atau dijumpai gula ni daripada madu. Okey, kemudian fruktosa juga daripada buah. Jadi ada madu, ada buah, dia jenis gula dia kita panggil sebagai fruktosa. Jenis gula dia kita panggil sebagai fruktosa. Kemudian kita ada galaktosa. Jadi galaktosa ni dia boleh dijumpai pada susu. Nampak tak? Susu pun ada gula ringkas. Susu pun ada gula ringkas. Susu pun ada gula ringkas. Kemudian monosakarida ni dia mempunyai kuasa penurun ataupun kita panggil dia sebagai reducing agent. Okey, kita panggil dia sebagai reducing agent, gula penurun. Okey, gula penurun. Jadi gula penurun berupaya pindah hidrogen elektron ke sebatian lain. Berupaya pindah hidrogen elektron ke sebatian lain. Jadi dia ada keupayaan untuk pindah hidrogen elektron ke sebatian lain. Dan sebab tu dia panggil sebagai kuasa penurun. Jadi penurun ni selalunya dia melibatkan pergerakan hidrogen lah. Kalau pengoksidaan ni dia selalunya melibatkan oksigen. Kalau yang reducing ni dia lebih kepada hidrogen ataupun elektron. Okey, elektron. Jadi proses pindah hidrogen elektron ni kita panggil penurunan. Proses pindah ni kita panggil sebagai penurunan. Jadi kita boleh buat uji kaji untuk cek sama ada gula tu dia adalah ejen penurunan atau tak. Okey, mempunyai kuasa penurunan atau tidak. Jadi kita boleh buat eksperimen lah.
Jadi uji kaji dia, monosakarida ni dipanaskan dalam larutan Benedict. Monosakarida turunkan kuprum 2 sulfat biru ke mendakan kuprum oksida warna merah bata. Jadi bila kita panaskan dalam larutan Benedict, kemudian ini akan menyebabkan monosakarida ni akan turunkan kuprum 2 sulfat. Kuprum 2 sulfat ni ada dekat mana? Kuprum 2 sulfat ni ada di dalam larutan Benedict ini. Dia ada pada larutan Benedict. Jadi kuprum 2 sulfat ni kemendakan kuprum 1 oksida yang berwarna merah bata. Jadi contohnya kita guna glukosa. Jadi glukosa ni kita campurkan dengan larutan Benedict dan kita panaskan dia. Jadi bila kita campurkan dengan larutan Benedict dan kita panaskan dia, dia akan turunkan warna kuprum sulfat biru ni, kuprum sulfat biru yang ada pada larutan Benedict itu ke mendakan kuprum oksida. Jadi dia seolah-olah ada mendakan, okey, yang berwarna merah bata. Mendakan yang berwarna merah bata. Jadi kita tahulah dia ada kuasa penurunan. Jadi bila dia ada kuasa penurunan, kita tahu dia adalah monosakarida. Dia adalah gula penurun. Satu sahaja yang bukan gula penurun. Satu sahaja yang kamu kena ingat dia bukan gula penurun, iaitu sukrosa. Jadi kalau kita guna sukrosa untuk uji kaji ni, kita campurkan dengan larutan Benedict, kemudian kita panaskan dia, dia takkan jadi apa-apa. Macam tu lah juga dia. Dia akan kekal warna larutan Benedict tadi tu. Dia akan kekal warna larutan Benedict, warna biru tu. Ya. Kemudian kita ada disakarida. Jadi disakarida ni dia melibatkan 2 molekul monosakarida. 2 molekul monosakarida. Jadi maksudnya dia ada cantuman 2 molekul monosakarida. Jadi kita tengok proses dia macam mana. Okey. Kalau untuk maltosa ni dia disakarida. Dia disakarida. Jadi kita kena pecahkan disakarida ni, maltosa ni kita kena pecahkan dia. Jadi bila kita nak pecahkan dia, kita kena guna air. Kita guna air untuk pecahkan maltosa ni. Jadi bila kita pecahkan maltosa ni, dia akan membentuk 2 molekul glukosa. 1 glukosa, 2 glukosa lah. 1 tambah 1, 2. Ya. Jadi dalam proses apa? Dalam proses hidrolisis. Hydro tu maksudnya apa? Hydro tu air. Lysis tu maksudnya pecah. Jadi kita akan pecahkan dia guna air. Jadi proses untuk pecahkan maltosa ni kepada glukosa dan glukosa ni adalah proses dia hidrolisis. Proses hidrolisis. Kemudian kalau kita nak cantumkan dia balik, kita akan buang air. Jadi glukosa akan tambah dengan glukosa. Jadi glukosa ni bila tambah dengan glukosa, kita akan buang air. Dalam proses kondensasi, dia akan jadi maltosa. Dia akan jadi air juga di sini. Sebab kita buang dalam proses tu air. Jadi kondensasi. Kemudian sama juga untuk sukrosa ni, kita guna air untuk pecahkan molekul sukrosa ni, dia akan jadi glukosa dan fruktosa. Okey. Kemudian untuk laktosa ni, kita guna air, pecahkan dia akan jadi glukosa dan galaktosa. Kalau kita nak cantumkan dia balik, kita guna proses kondensasi. Proses kondensasi ni akan menyebabkan pembentukan laktosa. Condensation. Kalau bahasa Inggeris lah. Jadi sebab cikgu mengajar kamu ni dalam bahasa Melayu, jadi cikgu gunalah istilah-istilah Melayu semua. Bahasa Inggeris cikgu dah siap dah. Semua nota dah siap. Semua video dah siap untuk bahasa Inggeris. Kamu boleh pergi tengok dan fahamkan sahaja. Ya. Jadi untuk disakarida ni, dia terdiri daripada 2 molekul monosakarida. Jenis dia kita ada maltosa. Jenis dia maltosa ni boleh dijumpai pada bijirin. Okey, boleh dijumpai pada bijirin. Bijirin gandum ke, bijirin lah, apa saja bijirin. Kemudian sukrosa ni boleh dijumpai pada tebu, buah, gula bit. Gula bit tu macam ubi-ubi, aku tak salah cikgu ya. Kemudian laktosa ni pada susu.
daripada susu. Jadi jenis ni kena ingat lah. Selalu juga ditanya untuk exam. Selalu juga ditanya dalam exam. Okey, seterusnya kita ada polisakarida. Okey, kita ada polisakarida. Polisakarida ni gula polimer. Dia polimer. Polimer tu maksudnya dia panjang. Dia ada rantaian yang panjang. Dia ada rantaian yang panjang. Dia cantum antara satu dengan lain, satu dengan yang lain, satu dengan yang lain, satu dengan yang lain. Jadi dia terdiri daripada monomer, monosakarida. Terbentuk daripada proses kondensasi ratusan monosakarida. Jadi ada ratusan monosakarida yang bercantum antara satu sama lain, ikat antara satu sama lain, membentuk polimer, membentuk polisakarida. Poli itu banyak. Saka tu maksudnya manis. Okey? Dia banyak kemanisan yang dicantum, diikat antara satu sama lain. Ciri untuk polisakarida ni, dia tidak larut dalam air kerana saiz dia besar. Jadi dia tidak larut dalam air kerana saiz dia besar. Dia tidak manis dan dia tidak hablo. Dan kalau kita makan nasi pun kita tak rasa dia manis. Kalau kita makan nasi pun kita tak rasa dia manis, ya. Diuraikan guna proses hidrolisis. Jadi macam mana kita nak pecahkan polisakarida ni? Kita boleh guna proses hidrolisis. Jadi kita guna air untuk pecahkan ikatan dia. Jadi proses hidrolisis ni dibantu oleh asid cair pendidihan. Okey, proses hidrolisis ni boleh dibantu oleh asid cair pendidihan tindakan enzim. Jadi proses ni sebenarnya berlaku dalam sistem pencernaan kita. Dia berlaku dalam proses sistem pencernaan kita. Sebagai contoh, kalau kita makan nasi. Bila kita makan nasi, nasi tu dia karbohidrat. Kita masuk ke dalam mulut. Bila masuk dalam mulut, kita kunyah dia. Kunyah. Kemudian akan ada tindak balas dengan enzim. Tindak balas dengan enzim. Jadi bila ada tindak balas dengan enzim, enzim tu akan pecahkan molekul kanji atau karbohidrat tu kepada maltosa. Enzim apa? Enzim amilase. Enzim amilase ni ada dalam air liur kita, yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Nanti akan belajarlah tentang proses pencernaan ni. Ada 3 kelenjar air liur. Kita ada parotid gland, sublingual gland, submandibular gland. Tapi tak apalah, nanti akan kita fahamkan tentang benda tu nanti dalam proses pencernaan, ya, proses pencernaan. Kemudian kepentingan polisakarida ni adalah sumber tenaga. Dia adalah sumber tenaga. Jadi di situ tu kita dapat tenaga yang mudah. Jadi sebenarnya kalau kita tak minum air manis sekalipun, kalau kita duk makan nasi setiap hari, kita dah dapat gula sebenarnya. Dah ada tenaga. Sebab apa? Nasi yang kita makan tu dah boleh ditukarkan jadi monosakarida. Dia adalah sumber tenaga. Dan dia juga adalah simpanan makanan. Simpanan makanan. Sebagai contoh, kalau sel haiwan, dia boleh tukar glukosa yang berlebihan tu, glukosa yang berasal daripada polisakarida tu, dia boleh tukar jadi glycogen. Dalam sel haiwan, dia boleh tukar jadi glycogen. Ya, glycogen. Maksudnya ada tindak balas di situ yang menukarkan glukosa kepada glycogen. Antara hormon yang terlibat dalam tindak balas penukaran ni adalah insulin. Jadi insulin ni akan dihasilkan oleh kita punya pankreas. Pankreas kita akan hasilkan insulin, dia akan tukarkan glukosa ke glycogen, kemudian akan simpan dalam kita punya sel. Kemudian kita ada sel tumbuhan. Jadi sel tumbuhan akan simpan polisakarida ni dalam bentuk kanji. Dia akan simpan dalam bentuk kanji. Kemudian glycogen ni pun dia akan bercantum antara satu glycogen dengan satu glycogen yang ada. Kalau kamu tengok sel tu kadang-kadang kita ada bentuk macam seolah-olah bintang. Okey, besar bentuk dia. Ini glycogen lah. Ya, ini glycogen. Okey, kemudian kita pergi kepada kepentingan polisakarida. Kepentingan polisakarida ni adalah sumber tenaga. Dia adalah sumber tenaga. Jadi penting dia untuk memberi tenaga. Dengan kehadiran polisakarida ni dipecahkan jadi monosakarida, dengan adanya glukosa ni akan mengalami cellular respiration, respirasi sel. Di mana glukosa ni akan masuk ke dalam sel, akan berlaku glycolysis, dia akan pecah jadi pyruvate, pyruvate akan masuk ke dalam mitokondria. Panjanglah proses dia tu. Dan akhir sekali apa yang berlaku? Dia akan hasil ATP.
ATP adenosine triphosphate. ATP ni yang akan menggerakkan kita punya tubuh badan. Kita nak melihat, kita nak berjalan, kita nak bercakap. Sekarang ni kamu nak dengar cikgu cakap apa ni, kamu kena ada ATP. Maklumat tu nak dihantar pergi ke otak. Daripada telinga ni nak sampai ke otak, ke cerebrum. Dia kena ada ATP, adenosine triphosphate ni. Kemudian kita nak rasa sekeliling kita ni, cuaca panas ke sejuk ke, kulit-kulit kita ni, kena ada ATP untuk bantu hantar maklumat tu pergi ke otak. Jadi bila sampai ke otak, kita akan fikirkan, kita akan dapat pemikiran apa yang berlaku di sekeliling kita. Jadi ATP itu penting. Dia adalah bahan utama untuk membolehkan kita berfungsi sebagai manusia. Adenosine triphosphate. Dia berasal daripada mana? Berasal daripada monosakarida. Berasal daripada glukosa. Ya, berasal daripada glukosa. Jadi dia ada sumber tenaga. Jadi sumber tenaga, simpanan, ni dah cerita tadi kan. Struktur sokongan, selulosa, untuk tumbuhan pula dia adalah struktur sokongan, selulosa dinding sel tumbuhan. Dia akan membentuk dinding sel tumbuhan. Okey. Jadi cikgu tak tahulah cikgu terang ni terlalu mendalam sangat ke, kamu boleh faham ke tak faham ke, bolehlah nak komen nanti ya. Kamu boleh nak komen, nak bagi tahu improvement apa yang boleh dilakukan. Okey. Jadi kita dah habis dah untuk karbohidrat. Jadi bila sebut tentang karbohidrat ada 3 jenis. Yang pertama adalah monosakarida, yang kedua adalah disakarida, yang ketiga adalah polisakarida. Jadi penting, gula dalam badan ni penting, sangat-sangat penting. Jadi dia adalah pembekalan tenaga. Tenaga yang membolehkan kita menjalankan aktiviti harian kita. Ya, dia akan digunakan dalam mana? Dalam proses respirasi sel. Glukosa tadi akan masuk dalam sel, akan dipecahkan, kemudian dia akan masuk ke dalam mitokondria. Mitokondria akan hasilkan ATP. Banyak proses-proses harian kita ni memerlukan ATP, ya. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada protein. Okey, protein sebatian kompleks terdiri daripada unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Jadi dia sebatian kompleks. Sebatian tu maksudnya dia ada campuran banyak elemen, banyak unsur. Jadi dia ada unsur apa? Dia ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Dan kebanyakan ada unsur sulfur dan fosforus. Jadi maksudnya apa kebanyakan unsur? Jadi kebanyakan unsur jenis-jenis protein ni dia ada sulfur dan fosforus. Ada juga yang tak ada. Jadi maksudnya ada protein-protein tertentu yang dia tidak ada sulfur dan fosforus. Dia tidak ada sulfur dan fosforus. Kemudian makanan yang boleh dijumpai protein ni. Jadi kalau kita nak protein, kita boleh makan makanan ni. Antaranya ikan, daging, susu, kacang, telur. Mudahlah. Ya, mudah. Okey, mudah. Kemudian kita ada monomer. Monomer ni maksudnya dia yang paling ringkas sekali. Molekul yang paling ringkas sekali yang membentuk protein. Molekul yang paling ringkas sekali yang membentuk protein. Iaitu kita panggil sebagai asid amino. Bahasa Inggeris amino acid lah. Asid amino. Satu polipeptida, ni satu ya. Satu polipeptida boleh terdiri daripada 50 hingga beribu molekul asid amino. Jadi dia boleh daripada 50 hingga beribu molekul asid amino. Satu polipeptida, satu rantaian panjang bagi polipeptida tu, satu polipeptida tu, rantaian panjang dia tu boleh terdiri daripada 50 hingga beribu molekul asid amino. Jadi kamu boleh buka muka surat 76. Okey, buku teks muka surat 76. Okey, ada 20 jenis asid amino wujud secara semula jadi. Wujud secara semula jadi. Okey, ada 20 jenis asid amino yang wujud secara wujud secara semula jadi. Jadi apa kepentingan protein ni? Kepentingan protein ni adalah membina sel baru. Jadi protein, kamu kena ingat tak, dekat membran plasma tu, dekat membran plasma dia ada protein. Kita panggil dia protein liang, kita panggil dia protein pembawa. Kita ada protein yang dia duduk di situ. Kemudian daripada protein tu akan ada keluar glycoprotein yang menjadi antena yang boleh boleh dijalankan pengecaman kepada sel-sel yang berdekatan.
Jadi dia digunakan untuk bina sel baru, untuk baiki tisu. Nama pun bina sel baru, pastinya dia akan untuk baiki tisu. Kemudian protein juga digunakan untuk sintesis. Jadi protein ni sama ada dia punya molekul-molekul kecil itu, amino acid dia tu akan digunakan untuk hasilkan bahan, untuk hasilkan. Dia adalah bahan yang ringkas untuk penghasilan enzim, penghasilan hormon, antibody, hemoglobin. Jadi ni semua ni, benda-benda ni semua sangat-sangat penting dalam kita punya tubuh badan. Untuk kita ni jadi manusia yang sihat, yang boleh lakukan aktiviti harian kita, kita perlukan enzim. Enzim ni bukan sekadar ada dalam salur pencernaan sahaja. Dia ada juga dalam salur darah kita. Dia ada juga dalam kita punya sel. Untuk sel tu berfungsi. Ya, enzim. Sama juga hormon. Sebagai contoh, hormon tumbesaran. Hormon tumbesaran ni dirembeskan oleh kelenjar pituitary dekat otak, bahagian otak. Jadi kelenjar pituitary ni akan rembeskan hormon tumbesaran, dan hormon tumbesaran ni akan masuk ke dalam salur darah. Dia akan bergerak pergi ke seluruh tubuh badan, dan antara target organ dia, organ target dia adalah tulang. Dia akan menyebabkan tulang tu memanjang. Bayi yang berat dia 3 kg ni, dia boleh membesar jadi 60 kg dalam proses pertumbuhan disebabkan hormon tumbesaran. Jadi kalau hormon tumbesaran ni tak dapat dihasilkan, dia akan memberi masalah kepada manusia tu. Sebab apa? Sebab amino acid tak cukup. Okey? Sebagai contoh, amino acid tak cukup. Bila amino acid tak cukup, tak ada penghasilan growth hormone. Jadi lelaki tu ataupun bayi tu tak boleh mengalami pertumbuhan, dan ini boleh menyebabkan kekerdilan, dwarfism. Kekerdilan, dwarfism. Kemudian antibody. Antibody ni penting dalam kita nak lawan penyakit. Kita nak lawan penyakit. Jadi dia akan dihasilkan oleh sel darah putih. Lagi khusus sel darah putih itu nama dia limfosit. Bahasa Inggeris kita panggil sebagai lymphocyte. Ya, limfosit ni akan hasilkan antibody untuk lawan dengan penyakit. Jadi dia ada macam-macam cara dia nak musnahkan penyakit-penyakit ni. Penyakit ni dia boleh berasal daripada mikroorganisme, ataupun kita boleh panggil dia sebagai patogen. Dia boleh pergi dekat mikroorganisme tu, menyebabkan mikroorganisme tiba-tiba jadi melekit. Badan dia tu jadi melekit. Membran sel dia tu jadi melekit. Dia melekat antara satu penyakit dengan penyakit yang lain. Melekat antara satu mikroorganisme dengan mikroorganisme yang lain. Menyebabkan dia tak boleh jalankan fungsi dia untuk membiak. Lama-lama matilah. Itu salah satu. Jadi kalau tidak ada amino acid atau protein ni, atau kurang malnutrition kepada protein ni, boleh menyebabkan tidak ada penghasilan antibody dan tidak boleh lawan penyakit nanti. Ini semua akan menyebabkan masalah. Kemudian hemoglobin. Jadi hemoglobin ni ada dekat mana? Ada dekat sel darah merah. Jadi kalau kita luka, kita nampak ada darah yang keluar tu warna merah, itu sebabkan oleh hemoglobin. Hemoglobin ni adalah pigmen merah. Okey? Dia adalah pigmen yang berwarna merah yang menyebabkan penyakit. Yang menyebabkan penyakit pula. Yang akan membantu dalam pengangkutan oksigen. Dia akan membantu dalam untuk angkut oksigen. Okey, dia akan bentuk bahan binaan, iaitu keratin pada kulit, kolagen pada tulang, myosin tisu otot. Jadi dia juga membantu dalam membentuk bahan, dia adalah bahan binaan. Dia bahan binaan, keratin pada kulit, kolagen pada tulang, myosin pada tisu otot, ya. Jadi ini keratin pada kulit, kolagen pada tulang, myosin pada tisu otot. Kemudian kita ada lipid. Jadi lipid, habislah ya, protein habis dah. Okey. Kamu nak lagi mendalam, kamu boleh buka muka surat 76. Okey, kemudian kita nak tengok kepada pemecahan. Macam mana kita nak pecahkan protein tadi? Jadi protein ni kalau dalam salur pencernaan kita dipecahkan kepada molekul yang lebih ringkas, kepada dipecahkan dia punya ikatan dia tu, antaranya menggunakan pepsin. Pepsin ni yang berada dalam kita punya perut. Okey, yang berada dalam kita punya perut. Okey, tak apalah. Antara proses yang boleh digunakan ataupun yang berlaku untuk pemecahan molekul-molekul protein yang besar kepada yang kecil ni adalah melalui proses hidrolisis. Sama juga hidrolisis. Jadi dia akan gunakan air untuk pecahkan dipeptida ni kepada amino acid dan amino acid. Kalau kita nak cantumkan kedua-dua molekul amino acid dengan amino acid ni, kita akan jalankan kondensasi. Condensation.
Kondensasi. Maka air akan dibuang, nampak tak? Air akan dibuang, dia akan membentuk dipeptida. Dia akan membentuk dipeptida. Okey, jadi dia akan membentuk bahan binaan keratin pada kulit, kolagen pada tulang, myosin, tisu otot. Jadi maksudnya dia akan membentuk kulit lah. Dia akan membantu pembentukan kulit, membantu pembentukan tulang, membantu pembentukan tisu otot. Ya. Okey, sekarang ni kita masuk kepada komponen ataupun bahan kimia yang seterusnya lah. Komponen sel. Komposisi kimia yang seterusnya iaitu melibatkan lipid. Untuk lipid ni adalah sebatian hidrofobik. Maksudnya dia fobia kepada air. Dia takkan larut dalam air. Dia takkan larut dalam air. Jadi maksudnya kalau kita masukkan lipid dalam air, dia takkan bercampur. Dia akan kekal terasing antara lipid dengan air. Contohnya kita masukkan minyak dalam air. Jadi minyak tu dia akan kekal asing dengan air tu, dia tidak akan bercampur. Jadi wujud secara semula jadi dalam tisu tumbuhan dan haiwan. Jadi kamu kena ingat, lipid ni ada pada haiwan, ada pada tumbuhan. Jadi kadang-kadang ada orang dia tak percaya, tumbuhan ada juga ada lemak. Ya, ada lemak. Tumbuhan ada lemak. Dan lemak ni ataupun lipid ni boleh digunakan untuk buat minyak. Minyak ni boleh datang daripada tumbuhan. Dia memang banyak datang daripada tumbuhan. Contohnya paling mudah minyak kelapa sawit lah. Ataupun minyak kelapa. Ataupun minyak bunga matahari. Ataupun minyak jagung. Jadi minyak-minyak ni dia adalah lemak. Ya, dia adalah lemak ataupun dia adalah lipid. Dia lipid. Jadi dia boleh berasal daripada tisu tumbuhan. Dan dia juga boleh berasal daripada tisu haiwan. Dan kadang-kadang kalau kita masak, kadang-kadang ada lemak, dia dah ada minyak di situ. Dia ada minyak di situ. Okey, lipid ni terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Karbon, hidrogen dan oksigen. Jadi dia mudahlah, dia lebih kurang macam yang atas ni protein tadi kan. Kemudian keterlarutan dia. Apa maksud larut ataupun keterlarutan tu maksudnya apa? Dia larut. Larut tu maksudnya keupayaan dia untuk bercampur dan menjadi sebahagian daripada pelarut. Itu kita masukkan sebagai keterlarutan dia. Jadi untuk keterlarutan dia dalam air tu, dia tak larut dalam air. Jadi pastinya lah sebab dia tak suka air. Dia hidrofobik. Dia sebatan hidrofobik. Dia tak suka air. Jadi bila dia tak suka air, kenapa dia nak bercampur dengan air? Jadi dia takkan boleh larut dalam air. Dia takkan larut dalam air. Tetapi dia larut dalam larutan organik. Dia boleh larut dalam larutan organik. Antara larutan organik dia adalah alkohol, ether, kloroform. Jadi lipid ni dia boleh larut dalam alkohol, ether, kloroform. Maksud larut ni apa? Dia boleh bercampur 100%. Tanpa kita lihat ada perbezaan daripada yang sebelum dan selepas. Yang sebelum tu kita campurkan dia, kemudian kita kacau dia, kemudian dia akan hilang terus daripada bentuk asal dia. Macam kita campurkan garam dengan air. Dia jadi larutan garam. Kita kacau dia, garam tu akan hilang. Hablo garam tu akan hilang. Okey, lipid. Cikgu dah mula batuk ni. Banyak sangat bercakap. Nak kena berhenti pukul 7 sekejap. Minta maaf banyak lah ya kalau kamu terganggu dengan batuk-batuk ni. Ada student dia marah cikgu. Dia marah kata, kenapa cikgu dah banyak sangat batuk dalam video. Tak upaya lah ya. Cikgu akan cuba kurangkan jugalah batuk-batuk ni. Kadang-kadang bukan apa, cakap bila lama sangat. Sehari 3-4 jam cakap. Ya. Macam tak nak buat benda lain dia. Tetapi tak apalah. Cubalah ya, cuba. Okey, jenis dia kita ada lemak dan minyak. Ni jenis untuk lipid. Jenis untuk lipid ni kita ada lemak dan minyak, kita ada lilin, kita ada fosfolipid, kita ada steroid. Yang ni kita ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4. 4 jenis semua. 4 jenis bagi lipid. 4 jenis bagi lipid. Yang pertama, lemak dan minyak. Ulang balik kamu ni. Belajar memang macam ni. Belajar ni kita kena ulang banyak kali. Sebab ada orang dia tak perlu ulang banyak kali, kemungkinan dia mempunyai kefahaman atau kepandaian yang bagus. Ada orang dia kalau kurang dia kena ulang banyak kali supaya yang pertama dia faham, yang kedua dia boleh ingat. Biologi ni memang nak tak nak kena ingat. Kalau tak ingat ni memang bermasalah ya. Kalau tak ingat ni memang bermasalah. Bukan apa kalau tak ingat tu kadang-kadang kita tak boleh nak guna untuk jawab dalam exam nanti. Tak boleh nak guna untuk jawab dalam exam.
Okey, kita ada lemak dan minyak. Yang kedua kita ada lilin. Yang ketiga kita ada fosfolipid. Yang keempat kita ada steroid. Ini adalah 4 jenis lipid. Yang nak tak nak kamu kena faham. Dan dia semestinya ada di dalam sel. Okey, tapi bukan semua jenis sel lah. Tapi dia ada. Dia membantu dalam membina komposisi sel tu. Dia penting untuk sel tu. Okey, lemak dan minyak merupakan triglycerida. Jadi lemak dan minyak ni dia triglycerida. Triglycerida ni adalah sejenis ester. Jadi ester ni dia panjang lah. Jadi komponen triglycerida, kamu tengok ya, dia ada terdiri daripada glycerol. Ini glycerol. Okey, ini glycerol. Jadi dia ada ikatan dengan glycerol. Kamu nampak tak ada karbon dekat sini? Ni karbon. Okey, karbon, glycerol. Glycerol ni ada sejenis alkohol 3 karbon. Dia adalah sejenis alkohol 3 karbon. Jadi dia alkohol 3 karbon. 1 karbon, 2 karbon, 3 karbon. Dia adalah alkohol. Glycerol ni. Nampak pun ada OL kat belakang tu kan. 3 karbon kandungi 3 kumpulan hidroksil. Dia kandungi 3 kumpulan hidroksil. Ni 1 kumpulan, 2 kumpulan, 3 kumpulan hidroksil. 3 kumpulan hidroksil. Kemudian dia ada asid lemak. Di rantaian yang belakang ni adalah asid lemak. Ada 1, ada 2, ada 3. Okey, 3 kumpulan hidroksil. Asid lemak. Terdapat 2 jenis asid lemak. Asid lemak tepu, asid lemak tidak tepu. Ya. Jadi asid lemak ni ada asid lemak tepu, asid lemak tak tepu. Persamaan dia ada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Ada hidrogen, ada karbon, ada oksigen. Ada glycerol, asid lemak. Okey, ada glycerol, asid lemak, molekul tidak berkutub. Jadi apa perbezaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu? Jadi yang ni kamu boleh buka muka surat 78. Okay, muka surat 78. Okey, lemak tepu ikatan tunggal. Jadi ikatan dia tunggal, lemak tepu. Okey, ikatan dia tunggal. Jadi kalau kamu tengok kat atas ni, dia lemak apa? Lemak tidak lemak tepu. Okey, terpadam pula. Dia lemak tepu ni. Dia lemak tepu sebab apa? Dia ikatan tunggal. Semua ikatan dia tunggal. Ni kamu belajar kimia ya. Cikgu nak terang lebih-lebih tentang kimia ni tak adalah pandai sangat. Cikgu belajar dulu last dekat matrikulasi kimia. Lepas tu sambung buat degree. Cikgu tak belajar dah ni kimia ni sebab minor cikgu matematik. Cikgu punya major adalah biology. Jadi dia ikatan tunggal semua, ikatan tunggal. Jadi ikatan tunggal. Jadi kamu nampak ni tidak ada. Tapi untuk lemak tak tepu, dia ada satu pun cukup dah. Sekurang-kurangnya 1 ikatan ganda 2. Jadi bila ikatan ganda 2 tu maksudnya dekat mana-mana dia tu ada ikatan ganda 2. Double bond. Okey, dia ada double bond. Kemudian ada hidrogen. Okey, hidrogen ni dia tak boleh lagi dah tambah. Okey, dia tidak boleh lagi membentuk tambahan ikatan hidrogen. Dia tidak lagi boleh membentuk tambahan ikatan hidrogen. Sebab apa? Sebab dia tidak ada lemak, dia tidak ada ikatan ganda 2 tu. Jadi bila tidak ada ikatan ganda 2, dia dah stabil macam tu. Kalau dia ada ikatan ganda 2, dia boleh tambah hidrogen. Tetapi untuk lemak tepu ni, dia tidak boleh lagi dah tambah hidrogen. Ya, kamu boleh tambah ya dekat maklumat dekat sini. Ni kamu boleh lihat pada muka surat 78. Muka surat 78. Kemudian pepejal pada suhu bilik. Dia akan membentuk pepejal pada suhu bilik. Contohnya kita ada mentega dan lemak haiwan. Untuk lemak tak tepu, dia ada sekurang-kurangnya 1 ikatan ganda 2. Dan ikatan ganda 2 ni membolehkan dia menerima 1 atau lebih hidrogen. Yang ini. Dia boleh menerima 1 atau lebih hidrogen untuk lemak tak tepu. Kemudian dia didapati cecair pada suhu bilik. Dan contohnya kita ada minyak zaitun dan minyak ikan. Ini ikut buku teks ya. Muka surat 78. Muka surat 78. Jadi kat sini kita ada lah. Okay. Yang molekul ni
molekul ni kamu boleh buka muka surat 77. Okey, kita ada 1 glycerol, 3 molekul asid lemak. Kita ada 1 glycerol, kita ada 3 molekul asid lemak. Jadi dia akan membentuk triglycerida. Triglycerida. Ya, triglycerida. Okey, habislah. Ini bersama juga glycerol, dia akan tambah dengan 3 asid lemak. Proses dia kita panggil kondensasi. Kondensasi ni kamu kena ingat, dia buang air. Dia remove water. Ya. Jadi dia akan membentuk triglycerida dengan 3 molekul air. Kemudian kita kalau nak pecahkan triglycerida ni, kita gunakan proses apa? Proses hidrolisis. Proses hidrolisis. Kita pecahkan molekul triglycerida ni menggunakan proses hidrolisis. Dia akan jadi 3 molekul asid lemak dan 1 molekul glycerol. Jadi 1 molekul glycerol. Okey, kemudian kita nak pergi kepada jenis lipid yang kedua, iaitu lilin. Lilin ni selalunya kita hidupkan untuk buat api lah. Ya? Jadi dia ada terangkan keadaan kalau blackout kat rumah kan. Jadi lilin ni 1 molekul alkohol gabung dengan 1 asid lemak. Kalau yang triglycerida tadi, kita ada 1 glycerol, 3 molekul asid lemak. Kalau yang ini dia 1 molekul alkohol, 1 asid lemak. Glycerol tu adalah alkohol lah, sejenis alkohol. Kemudian lilin ni dia kalis air. Jadi lilin ni dia boleh dijumpai di mana? Dia boleh dijumpai pada atas daun. Kenapa atas daun dan bawah daun? Kenapa kena ada lilin? Sebab dia nak mengurangkan, ni adaptasi pada daun, nak mengurangkan proses transpirasi. Nak mengurangkan proses transpirasi. Jadi transpirasi ni proses apa? Proses kehilangan air. Air hilang pada tumbuhan. Kamu kena ingat, transpirasi hanya melibatkan tumbuhan. Dia tak berlaku pada baju, dia tak berlaku pada kayu, dia tak berlaku pada besi, tak. Dia hanya untuk tumbuhan. Ya. Jadi itu untuk lilin. Yang ketiga, kita ada fosfolipid. Fosfolipid adalah komponen utama membran plasma. Ya, membran plasma. Komponen utama untuk membran plasma. Ialah fosfolipid bilayer kan. Dui lapisan fosfolipid pada membran plasma. Terdiri daripada 1 glycerol, 1 fosfat, 2 asid lemak. Jadi tak apalah. Kita dah belajar sebelum ni, bab yang sebelum ni kan. Kemudian kita ada steroid. Steroid ni tiada asid lemak. Steroid dia tiada asid lemak. Contoh steroid ni adalah kolesterol, testosteron, estrogen, progesteron. Yang ketiga ni, testosteron, estrogen, progesteron ni adalah hormon. Kalau testosteron ni adalah hormon bagi lelaki. Hormon bagi lelaki, dia akan memberi ciri bagi lelaki. Dia akan membantu dalam pembentukan bulu pada badan lelaki. Bulu pada kemaluan, bulu pada ketiak, bulu pada muka, bulu pada dada, disebabkan oleh hormon testosteron. Progesteron dengan estrogen ni, dia terlibat untuk wanita lah. Salah satunya untuk dalam kitar haid. Dalam kitar haid untuk penghasilan ovum. Dia juga terlibat dalam ciri-ciri bagi wanita. Ciri-ciri bagi wanita antaranya dia ada pembentukan payudara, ada pembentukan bulu pada kemaluan, pada ketiak dia, ya. Jadi disebabkan oleh hormon. Kemudian kolesterol ni dijumpai dekat mana? Dia boleh dijumpai pada membran plasma. Dia boleh jumpai pada membran plasma. Ya, ada kolesterol di situ. Jadi steroid pun penting lah. Steroid pun penting. Sebab apa? Steroid ini dia menjadi asas bagi pembentukan hormon-hormon yang sangat-sangat penting. Terutama sekali bagi manusia. Terutama sekali bagi manusia. Okey, kepentingan bagi lipid. Cikgu dah cerita tadi dah sikit sebanyak tentang kepentingan bagi lipid ni. Ni ulang balik sahaja. Jadi antaranya lemak haiwan ni adalah untuk simpanan tenaga. Kalau kita nak banding karbohidrat dengan lemak haiwan tu dia lagi berkeupayaan untuk menghasilkan tenaga lagi banyak berbanding dengan karbohidrat. Dia lagi banyak.
Kemudian dia pelapik pelindung organ dalaman. Dia pelapik pelindung organ dalaman. Jadi contohnya macam kalau kita makan ayam ke kan, kadang-kadang ada dekat bahagian pedal dia tu penuh dengan lemak. Jadi kemungkinan lemak tu akan digunakan untuk melindungi bahagian-bahagian penting tu. Ya. Kemudian penebat haba. Jadi pastinya lah bila lemak tu tebal, dia akan susah nak rasa sejuk lah. Sebab apa? Dia penebat haba. Kemudian dia akan kekalkan haba yang ada di dalam badan tu. Kemudian lilin. Lilin pada kutikel tumbuhan. Ini cikgu dah cerita tadi. Lilin tu pada kutikel tumbuhan, pada atas daun, bawah daun, pada batang kayu ke, untuk dia rendahkan proses kehilangan air melalui proses transpirasi. Kemudian kita ada glycolipid. Jadi glycolipid ni dia kan belajar tentang glycolipid, glycoprotein kan. Jadi dia akan membantu dalam kestabilan membran plasma dan juga untuk pengenalpastian sel atau pengecaman sel. Kolesterol pula untuk sintesis hormon steroid. Nampak tak? Kolesterol akan digunakan untuk sintesis hormon steroid ni. Kemudian salah satunya kolesterol ni akan berada di antara ekor dengan ekor dekat membran plasma. Ya. Jadi habislah untuk lipid, dan kita ada yang terakhir sekali ni, asid nukleik. Asid nukleik. Jadi asid nukleik ni adalah bahan genetik, ya, bahan genetik. Asid nukleik satu atau dua rantaian polimer terdiri daripada monomer nukleotida. Dia satu atau dua rantaian polimer terdiri daripada monomer nukleotida. Ya, dia ada monomer nukleotida. Jadi asid nukleik ni dia terdiri daripada unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosforus. Sekejap, dalam buku teks kamu boleh buka muka surat 79. Muka surat 79. Okey, cikgu ulang balik ya. Terdiri daripada unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosforus. Kadang-kadang ada juga ditanya untuk exam ya, dia suruh kamu listkan apa komponen unsur yang ada dalam asid nukleik. Okey, asid nukleik, setiap nukleotida ada gula pentosa. Setiap asid nukleik ada gula pentosa, gula 5 karbon. Sama ada kita panggil dia sebagai ribosa atau deoksiribosa. Okey, gula pentosa, ribosa atau deoksiribosa. Kemudian dia ada kumpulan fosfat. Ni setiap nukleotida ni. Jadi nukleotida ni apa? Nukleotida ni adalah monomer. Asid nukleik tu besar. Jadi monomer untuk asid nukleik ni adalah nukleotida. Jadi tolonglah ingat, jangan confuse. Nanti kamu tertukar pula, nukleotida tu yang besar, asid nukleik tu yang kecil. Salah. Nukleotida tu yang kecil, asid nukleik tu yang besar. Ya. Jadi monomer dia, yang kecil dia, yang unit asas dia bagi asid nukleik ni adalah nukleotida. Dan nukleotida ni pula ada bahan-bahan yang membentuk nukleotida tu. Apa bahan-bahan yang membentuk nukleotida tu? Dia ada gula pentosa. Dia ada kumpulan fosfat, dia ada base bernitrogen. Jadi kalau kita nak lukis dia, nama pun kumpulan fosfat ni selalunya bulat. Dia bulat. Kemudian untuk gula deoksiribosa ni dia bentuk pentagon. Ni kamu belajar. Dia ada belajar triangle kan, dia ada segi empat, rectangular, kemudian dia ada pentagon, dia ada hexagon, dia ada decagon, nonagon, octagon, macam-macam lah ya, untuk sisi-sisi pada bahagian bentuk ni. Jadi ini pentagon ni dia 5 sisi, dia akan membentuk gula ringkas di gula pentosa ni. Kemudian dia ada base bernitrogen. Jadi base bernitrogen, kalau dalam buku teks tu dia buat tak apalah, cikgu buat ikut cikgu lah ya. Dia ada base bernitrogen. Jadi yang ini adalah kumpulan fosfat, yang ini adalah gula pentosa, yang ini adalah base bernitrogen, yang ini adalah unit asas yang ada di dalam nukleotida pula ya. Jadi base bernitrogen ni dia terdiri daripada adenina A, guanina G, sitosina C, timina T, urasil U. Sekali lagi cikgu ulang ya. Kemungkinan yang ini kali pertama kamu dengar. Bila kali pertama kamu dengar, kemungkinan kamu nak biasakan sebutan tu, nak biasakan pendengaran tu, nak biasakan perkataan tu. Jadi agak susah juga kita nak hafal kadang-kadang. Yang pertama adenina, atau kita boleh tulis A sahaja.
guanina kita boleh tulis G sahaja, cytosina kita boleh C sahaja, thymina kita boleh tulis T, uracil U. Ya. Jadi A, G, C, T, U. Ya. Ini adalah base bernitrogen. Base bernitrogen bagi nukleotida. Dan sekarang ni kita nak pergi kepada jenis asid nukleik. Tadi kita dah belajar tentang asas asid nukleik. Asas dia, unit ringkas dia, monomer dia adalah nukleotida. Monomer dia nukleotida. Dan unsur yang membentuk nukleotida tu apa? Kita ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosforus. Dan setiap nukleotida tu pula dia ada tiga benda penting ni. Yang pertama gula pentosa. Dia bentuk pentagon. Dia ada kumpulan fosfat bentuk bulat. Dia ada base bernitrogen yang ada adenina, guanina, cytosina, thymina, uracil. Dan sekarang ni kita nak pergi kepada jenis asid nukleik. Jenis asid nukleik ni ada dua jenis. Yang pertama adalah DNA. Yang kedua adalah RNA. DNA ni apa? DNA ni adalah deoxyribonucleic acid. Tu bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ya, DNA, deoxyribonucleic acid. Kalau bahasa Melayu kita panggil dia sebagai asid deoxyribonucleic. Cikgu ni kadang-kadang susah jugalah nak sebut bahasa Melayu ni. Sebab degree mengajar bahasa Inggeris. Dulu belajar bahasa Inggeris. Kemudian mengajar pun dalam bahasa Inggeris. Tapi disebabkan banyak permintaan suruh cikgu mengajar bahasa Melayu. Jadi cikgu cubalah ya. Orang kata apa, kita cubalah penuhi permintaan orang. Okay. Permintaan pelajar. Jadi kandungi mana tadi dah? Okey, asid deoxyribonucleic. Dia kandungi gula deoksiribosa. Dia terdiri daripada deoksiribosa. Gula pentosa tu jenis deoksiribosa. Ya. Ada dua rantaian polinukleotida berpintal membentuk helix ganda 2. Dia berpintal membentuk. Jadi sekarang ni dia ada dua rantaian polinukleotida. Bila sebut tentang poli tu maksudnya dia panjang. Dia cantum antara satu nukleotida dengan nukleotida yang lain. Cantum satu nukleotida dengan nukleotida yang lain. Panjang sehingga dia membentuk DNA ni, deoxyribonucleic acid ni. Okey, kemudian satu rantaian polinukleotida ni dia ada berpintal pula. Dia ada cantuman pula, dia ada ikatan pula dengan satu lagi rantaian polinukleotida. Dia berpintal membentuk helix ganda 2. Membentuk helix ganda 2. Dan kamu nampak kat sini. Okey, yang cikgu warnakan ni, yang ni satu rantaian polinukleotida. Dan satu rantaian polinukleotida ni dia ada apa? Dia ada kumpulan fosfat, dia ada gula deoksiribosa, dia ada base bernitrogen. Okey, dia membentuk satu rantaian polinukleotida. Kemudian ada satu lagi rantaian polinukleotida ni akan berpintal antara satu sama lain dan dia akan ada ikatan pada base bernitrogen. Antara satu nukleotida dengan satu nukleotida dia ada ikat dekat base bernitrogen. Dia ada ikat dekat base bernitrogen. Dan ikatan dia tu kita panggil ikatan hidrogen. Ikatan dia tu kita panggil sebagai ikatan hidrogen. Jadi kalau base bernitrogen ni ikatan dia. Jadi kalau sebelah sini kita ada A. Terbesar pula lah ya. Sebelah sini kita ada A, sebelah sini mesti T. Maksudnya ikatan untuk nukleotida yang sebelah sini, dia ada ikatan hidrogen di sini. Dia antara base bernitrogen adenina dengan thymina. Adenina dengan thymina. Dia ada ikatan hidrogen di situ tu yang akan menyebabkan dia punya pintalan dia tu boleh antara satu polinukleotida, satu lagi rantaian polinukleotida. Ya. Jadi A dengan T, iaitu adenina dengan thymina. Kemudian untuk C pula, C ni adalah cytosina. Jadi kalau kat bawah ni dia base bernitrogen dia C, yang sebelah ni mesti G. Dia mesti C dengan G. C itu apa? C itu adalah cytosina. G itu guanina. Dia mesti macam tu. Kalau cikgu tukarkan dia, cikgu buat T dekat sini. T dekat sebelah sini. Sebelah sana tu mesti apa? Sebelah sana tu mesti A. Sebelah sana tu mesti A. Thymina. Yang sebelah sana tu mesti adenina. Ya? Adenina. Kalau sebelah sini G, sebelah sini mesti C.
guanina. Yang sebelah situ mesti adalah sitosina. Sitosina. Itu adalah untuk DNA. Deoksiribonucleic acid. DNA ni ada dekat mana? Ada dalam nukleus kita. Dia yang mencirikan kita punya diri. Kita ni warna kulit apa, rambut kita ni kerinting ke lurus, kita punya hidung bentuk macam mana, dagu bentuk macam mana, kita punya kaki, anak jari kaki tu macam mana. DNA ni akan tentukan kita punya ciri. Dan DNA ni kita dapat daripada mana? Dapat daripada ibu ayah kita. Kita diwarisi. Nanti kita akan belajar dalam pembahagian sel. Dalam proses meiosis nanti akan ada tentang benda ni. Okey, itu base bernitrogen. Kemudian barulah kita masuk kepada RNA. Jadi RNA ni rantai polinukleotida tunggal. Jadi untuk RNA ni dia tunggal. Dia satu rantaian sahaja. Okey, dia lebih pendek berbanding dengan DNA. Dia lebih pendek berbanding dengan DNA. Jadi RNA ni dia akan ada maklumat daripada DNA untuk pergi ke rough endoplasmic reticulum, jalinan endoplasma kasar. Dekat jalinan endoplasma kasar tu ada ribosom. Ribosom tu akan terima RNA, kemudian dia akan hasilkan protein tertentu. Contohnya dia hasilkan hormon, contohnya dia hasilkan enzim. Jadi maklumat tu nanti dia akan dibawa dalam bentuk RNA. Dalam bentuk RNA. Jadi base bernitrogen bagi RNA ni adalah kita ada A, G, C, U. Okey, kita ada A, G, C, U. A tu apa? Adenina. G tu guanina. C tu sitosina. U tu uracil. Kalau yang atas tu kita ada A dengan T, C dengan G. Sekarang ni T tak ada dah. Jadi A akan diganti dengan U. Okey, T akan diganti dengan U, C masih lagi dengan G. T tak ada. T minor ni tidak ada pada RNA. Tapi T tu akan diganti dengan U. Okey, diganti dengan U, uracil. Okey, dia akan ganti dengan U. Okey, jenis RNA. RNA ni ada banyak jenis. Kalau kita nak belajar tentang penghasilan enzim, penghasilan protein, memang proses dia sangat-sangat panjang. Cikgu dulu waktu matrikulasi belajar, rasa nak pecah kepala ni. Nak kena baca proses-proses yang berlaku daripada dalam nukleus, keluar daripada nukleus. Kemudian ada lagi banyak proses-proses yang berlaku. Tapi nak buat macam mana, benda zaman tu dah lepas. Okey? Jadi kita ada jenis RNA ni, kita ada jenis pengutus mRNA. RNA ribosom, rRNA. RNA pemindah, tRNA. Ya. Jadi ini adalah untuk RNA. Jadi sekarang ni kita tengok ya, kita ada DNA, kita ada gene, kita ada histone. Okey, kita ada kromosom. Dan yang ini kamu juga boleh lihat pada muka surat 81. Okey, daripada kromosom ni kita bukakan dia. Kita unfold, kita bukakan dia. Kita buka rantaian dia tu, kita akan jumpa histone ni. Okey, histone ni yang bulat-bulat ni. Yang seolah-olah dia macam satu pengikat, okey, yang akan membentuk. Kemudian kita ada nukleosom. Okey, kamu boleh tengoklah ada label kat nukleosom tu, kat sini nukleosom. Dia rantaian banyak-banyak histone tu. Kemudian kita bukakan dia lagi. Kromosom tu kita buka lagi, dia ada yang nukleotide tadi tu. Nukleotide tu satu nukleotide gabung dengan satu nukleotide. Kemudian dia ada polinukleotide, satu rantaian polinukleotide. Kemudian dia ada satu lagi rantaian polinukleotide. Dia membentuk DNA yang panjang. Kemudian sebahagian daripada DNA itu akan membentuk gene. Okey, gene, dia akan membentuk gene. Nanti kita akan belajar lagi mendalam tentang gene ni. Itu bukan jin yang tu ya, jin Islam, jin tak pernah Islam tu ya. Ni jin. Okey, kemudian kepentingan dia. Jadi kepentingan asid nukleik ni apa? Kepentingan dia pembawa maklumat pewarisan. Jadi apa yang kita dapat, apa ciri-ciri yang ada pada kita ni semua kita dapat daripada ibu ayah kita. Okey, dapat daripada ibu ayah kita. Jadi urutan nukleotida DNA tentukan urutan asid amino rantai 1, rantai polinukleotida. Jadi urutan nukleotida DNA ni
DNA tu nanti dia maklumat yang ada pada DNA tu akan menyebabkan ataupun dia ada maklumat tentang rantaian asid amino. Rantaian asid amino yang nanti akan dihasilkan oleh ribosom. Ribosom ni ada yang independent ribosom, ada yang dependent ribosom. Cikgu dah terang dah pada bab yang kedua ya. Jadi alhamdulillah dah habis dah bab yang keempat ni, komposisi kimia dalam sel ni. Penat ni cikgu rasa penat. Ya, sebab bercakap tahu lebih daripada 2 jam. Sejam lebih dah bercakap ya. Tak berhenti. Usaha penat lelah ni semata-mata nak bantu kamu supaya kamu faham apa yang ada dalam biologi tingkatan 4 ni. Dengan harapan kamu dapat manfaatkanlah sebanyak mana yang boleh. Ya, kalau siapa-siapa yang berminat nak dapatkan buku nota cikgu ni atau nota cikgu ni, kamu boleh hubungi cikgu lah 0113837470. Ya. Kemudian nanti untuk bab seterusnya kita akan cuba fahamkan bab yang kelima, metabolisme dan enzim. Metabolisme dan enzim. Okey, jadi itu sajalah untuk video kali ini. Nanti cikgu akan sambung pada bab yang kelima, metabolisme dan enzim.